Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 1 Mei ialah Hari Pekerja. Yang mana kalau kita tengok sejarah Hari Pekerja ni, ianya telah mula diamalkan pada tahun 1890 lagi di Eropah. Dan ketika itu pekerja-pekerja meminta supaya mereka diberikan masa untuk berehat, masa untuk berrekreasi. Jadi itulah asalnya tujuan mereka merayakan Hari Pekerja. Jadi mungkin di kala itu para majikan tidak memberikan perhatian kepada kebajikan pekerja. Itu bukan topik yang saya nak bincangkan pada hari ini. Hari ini saya nak bincangkan tentang bentuk kerja itu sendiri. Maknanya kalau kita tengok perkembangan dunia, kita bermula dengan mungkin zaman pertanian. Maknanya pekerjaan yang awal yang dilakukan oleh manusia ialah bertani, bercucuk tanam untuk menampung kehidupan mereka, dan lama-lama apabila ada lebihan makanan, mereka mula menukarkan makanan dengan barang-barang lain. Jadi wujudlah perdagangan pada awalnya. Dan kita semua tahu bahawa dalam tamadun manusia ni berlaku perubahan daripada pertanian kepada zaman logam, apabila manusia mula dapat menggunakan logam seperti besi untuk membina pelbagai jenis objek. Ya, jadi dari situ muncullah kereta api dan sebagainya. Dan bila enjin steam dicipta, maka wujudlah pula zaman perindustrian. Dan ini berkembang. Henry Ford mula mewujudkan sistem pengeluaran berdasarkan spesialisasi dan seumpamanya. Dan ini akhirnya berkembang, dan apabila kita mula menjumpai teknologi, khususnya teknologi yang berbentuk digital, maka dunia berkembang lagi. Ya, jadi kalau dulu kita tengok orang jual beli gandum, beras misalnya, sekarang jual beli itu dilakukan secara elektronik. Kadang-kadang apa yang didagangkan tu tak bergerak pun, tapi ianya telah dijual puluhan kali, ratusan kali. Dan daripada situ ramai orang yang mendapat keuntungan. Kalau kita tengok dari segi perkembangan teknologi komunikasi, saya rasa ini banyak telah mengubah bentuk pekerjaan. Jadi kalau dulu komunikasi merupakan halangan untuk manusia membuat keputusan misalnya, sekarang banyak keputusan dibuat secara spontan. Tidak lagi ada isu bahawa saya tidak ada dalam negara untuk membuat keputusan, kerana ianya boleh dibuat dengan pelbagai cara, dengan menggunakan telefon pintar, menggunakan email, menggunakan pelbagai jenis saluran untuk menghantar maklumat. Jadi kehidupan kita telah berubah. Bila cara manusia hidup berubah, cara manusia berdagang berubah, cara manusia menjana nilai kepada manusia-manusia lain berubah, maka pekerjaan itu sendiri berubah. Ya, kalau dulu ianya lebih kepada tulang empat kerat, lebih kepada daya manusia, sekarangnya ianya lebih kepada kepintaran akal, dan juga bagaimana kepintaran itu dapat digunakan untuk membentuk pelbagai jenis teknologi yang bukan saja menyenangkan manusia, tapi dapat menjana pekerjaan yang baru. Kalau kita lihat sekarang, bila ada penggunaan teknologi secara meluas, maka timbul risiko-risiko baru seperti ancaman cyber misalnya. Jadi bila ada ancaman cyber, kita perlu orang-orang yang dapat menjaga sistem teknologi kita daripada dicerobohi. Maka wujudlah pakar-pakar keselamatan cyber pula. Jadi ini akan terus berlaku, dan ini bermakna bentuk pekerjaan yang ada pada masa dulu akan sentiasa berubah. Apa yang penting ialah kita kena tahu apabila ini berubah, ini bermakna kita sebagai pekerja, jika kita mahu terus relevan kepada organisasi, kita perlu mendapat ataupun mencari ilmu yang baru, kemahiran yang baru, dan pandai menggunakannya untuk membantu organisasi menjadi lebih cekap, lebih cemerlang. Dan jika kita gagal untuk membuat perkara-perkara itu, ianya akan diambil alih oleh sama ada orang lain yang lebih berkepakaran berbanding dengan kita, ataupun diambil alih oleh teknologi dan juga mesin. Jadi sekarang kita di zaman yang mana ada
dipanggil artificial intelligence ataupun kepandaian jadian, machine learning, mesin yang dicipta manusia dapat belajar sendiri setelah diwujudkan algoritma ataupun cara susun atur yang tertentu, dan ini boleh boleh membuat keputusan, boleh melakukan perkara-perkara yang manusia itu sendiri tidak boleh buat. Jadi inilah pentingnya untuk kita sentiasa memperkembangkan ilmu kita, kemahiran kita, dan kita tidak boleh hanya mahu mendesak supaya majikan kita tidak mengubah itu, tidak mengubah ini hanya kerana ianya sesuai dengan ilmu kita dan kemahiran yang kita ada. Kita kena bersedia untuk berubah dan bersedia untuk mencari perkara ilmu-ilmu baru yang dapat kita gunakan dalam pekerjaan kita. Jadi kalau kita tidak mahu membuat perkara-perkara itu, jangan kita salahkan organisasi majikan jika mereka mencari kaedah-kaedah lain untuk terus menjadi sebuah institusi ataupun organisasi yang cemerlang. Jadi saya kira mungkin pada 1 Mei hari ini, di samping kita bercuti, malangnya jatuh pada hari Sabtu, jadi tidak ada cuti tambahan minggu depan, tapi dalam semangat untuk merenung tentang pekerjaan kita, marilah kita sama-sama fikirkan macam mana kita nak menjadi lebih relevan kepada organisasi kita, kepada masyarakat kita. Jadi janganlah mengambil sikap saya mahu dunia berhenti daripada berputar kerana saya tidak mahu berubah. Ini satu sikap yang salah. Kita kena ubah sikap kita lebih positif. Memang berusaha mendapatkan ilmu yang baru mungkin lebih sukar, mungkin kerana umur kita ataupun jurang dalam ilmu yang kita ada, tapi apa yang penting ialah usaha kita, dan jikanya sekiranya kita ikhlas bekerja untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita mahu mencari rezeki yang halal, kita akan terus berusaha kerana usaha itu juga dikira sebagai ibadah, bukan hanya satu perbuatan yang sia-sia. Jadi saya ucapkan selamat Hari Pekerja kepada rakyat Malaysia dan seluruh pekerja di dunia ini, dan semoga kita semua sempena bulan Ramadan ini akan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dibukakan kepada kita peluang untuk menjadi hamba-Nya yang diredai di dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.